ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, ulama-ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita berada di dalam surau yang mulia ini untuk kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Penutupnya malam ni, penghabisnya, ya, penghujung kitab ini kita baca. Lepas itu tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dan perempuan. Kalau nak sambung kena buat kontrak baru lah, kena sign kontrak baru. Tengok apa kitab nak dibaca. Kalau tidak, tak ada, habis lah. Kalau dah tamat, kena kitab ini dah habis, malam ni habis insyaAllah. Ya. Siapa ada kitab, buka muka surat. Mana kedianya? 362. Khatimah. Artinya penyudah, penghujung, penutup, ya. Khatimah. Sebelum ini kita dah baca perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jadi kafir. Ada 9 sebab seseorang itu boleh menjadi kafir. Ya, itu dah kita baca bulan sudah. Malam ni penghujungnya kita nak baca khatimah, penutupnya, kesimpulannya. Apa dia kesimpulannya? Setelah kita membaca kitab ini tak tahu berapa tahun dah, ya. Malam ini penamatnya. Alhamdulillah umur kita panjang sampai ke malam ini. Dapat kita baca kitab ni sampai habis. Bukan senang nak habis kan, tebal nampak. Kitab yang nipis pun 7 tahun baru habis. Ini kan pula kitab tebal-tebal macam ni. Ya, mudah-mudahan kita dapat faham apa yang telah kita baca dan kita jaga betul-betul akidah kita. Kerana di akhirat nanti perkara yang pertama yang akan ditanya oleh malaikat ialah tentang akidah. Ya, soalan pertamanya, siapa Tuhan kamu? Kalau kita dah berapa tahun ngaji tak faham lagi, tak tahu siapa Tuhan kita, tak boleh jawab. Ya. Tak kenal Tuhan kita, tak tahu apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid al-asma, apa itu tauhid as-sifat. Kalau itu pun belum tahu lagi, udah ngaji selama itu, rugi berbenar lah, ya. Baik. Tajuknya kita malam ni, orang yang melakukan maksiat. Tajuk besarnya khatimah, penutup. Tajuk kecilnya, orang yang melakukan maksiat. Kecil lagi tajuknya, hukum orang yang melakukan maksiat. Dalam akidah Islam, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, yakni membuat dosa, mereka masih dikira seorang yang beriman dan masih tetap beragama Islam. Ya. Mereka tidak terkeluar dari agama Allah jika mereka tidak menghalalkan, iaitu mengharuskan perbuatan-perbuatan maksiat, iaitu dosa itu. Kalau dia kata ninggalkan sembahyang tak ada dosa, itu baru dia jadi kafir. Tapi kalau dia saja tak nak sembahyang, malas, dia tahu sembahyang tu wajib, itu dia berdosa besar. Masuk neraka dulu, dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Ya, tak ngapel lah ustaz. Ya ke pun? Tak ngapel lah ustaz, masuk neraka dulu, lah-lahnya dapat juga masuk syurga. Iya ke ni? Siapa setuju angkat tangan? Memang iya lah, betul lah pun. Sebendak angkat tangan. Itu dia. Memanglah masuk neraka dulu, dah habis dosanya dalam neraka, dah dibakar, dah dicuci betul dengan api, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Dapat dia nikmat-nikmat yang diperuntukkan oleh ahli-ahli syurga. Tapi lambatlah. Siapa hendak angkat tangan? Masuk neraka dulu. Tapi masuk nerakanya kalau tinggal sembahyang satu waktu aja, satu waktu bukan satu hari, satu waktu tinggal sembahyang, masuk neraka 40 tahun. 40 tahun tu bukan 40 tahun dunia. Boleh tahan sikit, memang tak boleh tahan pun, tapi dari segi apa,
bahasanya boleh tahan sikit lah. Sebenarnya tak tahan. Satu saat pun tak tahan. Ini 40 tahun masuk dalam neraka. Kalau dikira dengan dunia, 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Tak ada ke cashier ke lagi apa? Engineer ke matematik handai-handai kata belajar ngambil AdMath, STP ngambil AdMath, tak ada ke? Berapa tahun dunia? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Itu banyaknya. 40 kali 1000 dan 40,000. 40,000 kali 365 berapa tahun? Dah tak tahu ngira berapa tahun? 14,600,000 tahun. Itu kalau satu waktu 14,600,000 tahun. Nampak tu? Saya seorang je pandai. Sebab ini sudah saya kira siap-siap dulu-dulu dah. Dah berapa kali dah tajuk ini saya bicarakan Itu kalau tinggal satu waktu, kalau sehari kali 5. Kalau seminggu kali lagi dengan 7. Kalau sebulan kali lagi dengan 30. Kalau umur 70 tahun, 72 tahun, tahu siapa umur 72 tahun? Tak semayang-semayang juga? Tak tahu lagi kan? Inilah orang yang meninggalkan semayang. Itu baru satu dosa, meninggalkan semayang saja. Tapi dia tidak kafir. Masih lagi ada iman, walaupun imannya hanya tinggal sebesar biji sawi. So itu je imannya. Pun dia layak masuk ke dalam syurga. Tak masuk neraka kekal abadi. Kalau masuk neraka pun sementara, tapi dah kena pelupuh, dah kena gasak, dah kena ganyang dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Dalam masalah ini Imam An-Nawawi berkata, mengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang mati di dalam agama Islam dan beriman, dan mereka yang terselamat dari perbuatan maksiat, seperti kanak-kanak buat maksiat tak ada berdosa, kerana dia belum boleh berfikir dengan betul, belum boleh berfikir dengan matang lagi. Jadi tak berdosa mereka membuat dosa, buat maksiat. Seperti kanak-kanak dan orang gila lagi tak berdosa Dan orang yang telah bertaubat daripada syirik, dia dulu kafir kerana syirik, lepas tu dia bertaubat kembali mengucap 2 kalimah syahadah. Syirik ni dia tak boleh hapus dengan astaghfirullahalazim, tak boleh hapus. Istighfar tak boleh menghapuskan dosa syirik. Ampunkanlah dosa aku ya Allah, tak terhapus kalau dosanya dosa syirik. Nak kembali menjadi Islam, apa nak buat? Kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Di samping itu hendaklah dihilangkan syirik itu dalam diri dia. Sudah tak ada syirik, lepas itu mengucap balik 2 kalimah syahadah, baru dia diterima kembali sebagai orang yang beriman dan orang yang Islam. Kerana Allah takkan ampunkan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah takkan mengampunkan orang-orang yang melakukan syirik. Yang lain semua diampun bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Syirik tak ada. Dan orang yang telah bertaubat daripada syirik, telah mengucap 2 kalimah syahadah, atau telah bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat, ini dosa pun tak ada. Kalau dia bertaubat daripada perbuatan maksiat, diampunkan dosanya betul-betul betul-betul taubatlah dengan syarat-syarat dia. Dan mereka tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi selepas mereka bertaubat nasuha, mereka terus dimasukkan ke dalam syurga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang tak masuk neraka ialah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Dan juga kanak-kanak, dan juga orang gila, dia terus dapat masuk syurga. Orang yang sungguh-sungguh bertaubat daripada dosanya dan tidak melakukan dosanya itu lagi. Syarat taubat tu ada 4.
Pertama, menyesal sungguh-sungguh. Tanda dia menyesal tu teroyak, nangis. Tu tandanya je, bukan tentu orang menangis itu dia menyesal dah, tapi tanda kasarnya dia menangis. Yang kedua, dia meninggalkan dosa yang telah dilakukannya tu, tak buat lagi, tinggal terus. Yang ketiga, dia berazam takkan melakukan dosa itu. Itu kalau dosa dengan Allah. Tapi kalau dia sangkut dengan hutang, hendaklah diselesai, dibereskan hutangnya tu, sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia. Dengan Allah nak dibereskan hutangnya. Kalau dia dulu tak semayang, kena ganti balik semayang yang ditinggalkannya. Begitu juga dia tak puasa, ganti balik puasanya. Itu hutang dengan Allah. Begitu. Tapi kalau dengan manusia, naklah dibereskan hutangnya tu dengan manusia yang dia berhutang tu. Kalau duit lah, apa-apalah, mencuri apa, dia mencuri barang orang ke, kena kembalikan balik barangnya tu. Atau minta halal, bayar harganya. Baru dapat atau baru diterima taubatnya. Kalau dia betul-betul taubat, dia seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah, kata Nabi ya. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Bila dia tak berdosa, tak adalah masuk neraka. Dosanya dah terhapus, dah terhapus. Tak ada masuk neraka. Dapatlah masuk syurga tanpa masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian orang-orang yang mati tanpa taubat. Dia mati tengah buat maksiat umpamanya, tiba-tiba mati, tak sempat nak taubat, baru lepas ambil nombor ekor, ada lagi tiket ekor dalam poketnya. Lepas tu dia nyeberang jalan, langgar dia lori, mati, belum sempat taubat lagi. Dalam poketnya ada lagi tiket ekor tu, tak ada sempat taubat lah. Apa akan jadi? Ataupun tengah nari, pergi naik kelab, nari, teng 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 teng, that's the way I like it. Tengah tu mati. Apa jadi? Atau tengah main judi, tengah minum arak, ya sering dia minum rokok, mati. Tak sempat nak taubat. Apa jadi? Kita baca, orang-orang yang beriman yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mereka mati tanpa bertaubat, sebelum sempat bertaubat, mereka itu adalah terpulang kepada Allah Ta'ala. Itu Allah saja yang menentukannya. Kalau dia tak sempat taubat, kalau Allah nak ampunkan, boleh tak Allah ampunkan? Boleh, berbenar. Kalau Allah tak nak ampunkan, maka dia akan disiksa oleh Allah. Jadi terpulang kepada Allah. Jika Allah menghendaki untuk memaafkan dosa mereka, Allah boleh memaafkannya dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Sebaliknya, jika Allah menghendaki untuk menyiksa mereka, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka mengikut qadar yang dikehendakinya. Siapa yang kehendaki itu? Allah kehendaki, ya. Tidak ada qadar yang tertentu, terpulang kepada Allah. Kalau dia dalam dunia ni rasuah ke, dalam dunia ni mencuri hak orang ke, atau zalim ke, atau menginai orang ke, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nak ampunkan, itu hak Allah, itu dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Ini yang payah orang nak faham ni, ya. Kadang-kadang orang yang melakukan maksiat diampunkan terus masuk syurga. Kadang-kadang orang yang hebat beribadah tapi akhirnya mati masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu hak tu Allah saja yang menentukan. Itu kekuasaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika Allah menghendaki untuk menyiksa mereka, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka mengikut qadar yang dikehendakinya. Itu Allah, ya. Kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka itu kerana dia ada iman, ya, dan dimasukkan ke dalam syurga selepas mereka disiksa di dalam neraka tadi. Dan mereka itu tidak kekal selama-lamanya dalam neraka kerana mereka mati dalam agama Islam. Ada iman sikit, walaupun sebesar biji sawi imannya, dapatlah masuk syurga. Besar biji sawi aja imannya. Biji sawi besar mana? Ada besar nombor ni? Besar mana biji sawi? Tak. Kalau kita letak
atas timbang yang nimbang empelam depan tu, letak biji sawi tu, tak bergerak pun timbang tu. Begitu kecil biji sawi tu, ringannya. Kalau ada besar itu pun imannya, maka dia layak masuk ke dalam syurga, Tapi setelah masuk ke dalam neraka dulu, Selepas mereka disiksa dalam neraka tadi dan mereka tidak kekal selama-lamanya dalam neraka kerana mereka mati dalam agama Islam dan beriman, iaitu mereka mati dalam mentauhidkan Allah. Sebab itu tuan-tuan, apa juga dosa buat, pertama sekali jaga betul-betul tauhid. Jangan sekali tauhid itu rosak. Jangan sekali kita tergolong dalam golongan orang yang binasa imannya. Jangan sekali-kali. Bukan mana menggalak buat dosa ni. Kalau boleh jangan ada dosa. Kalau boleh biarlah beriman aja, Tapi kalau dah tak boleh, sekurang-kurangnya kita jaga iman kita. Jangan jadi jangan rosak iman kita, jangan jadi kafir. Jangan tergelincir iman kita. Baik, tegasnya mereka yang mengerjakan perbuatan maksiat iaitu dosa dan mereka mati di dalam agama Islam dan beriman, iaitu mentauhidkan Allah. Tauhid ada 4 jenis tauhid, ingat ya. Apa dia? Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma, yang keempat tauhid as-sifat. 4 jenis tauhid ni dia mahir betul, dan dia tahu dan dia yakin betul-betul. Jadi mereka itu tegasnya mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat iaitu dosa dan mereka mati dalam agama Islam dan beriman, iaitu mentauhidkan Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak kekal di dalam neraka jika mereka tidak menghalalkan, iaitu mengharuskan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Dia buat zina, dia tahu benda tu haram, tapi dia tak boleh kawal hawa nafsu dia pun berzina jugalah, tapi dia tak kafir. Tapi imannya sikit benar lah, kerana ada hadis lain mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina itu pada ketika dia berzina itu dia beriman. Bermakna masa dia berzina itu dia tak beriman lah. Tapi hadis ini tidak menghapuskan iman yang ada sebesar zarah dalam dirinya tu. Maknanya dia melakukan dosa besar, bukannya dia jadi kafir, Kalau dia tidak mengakukan, tidak mengatakan perbuatannya itu harus. Dia kata tak berdosa, aku kesiannya tengoknya, aku nak tolong dia, kata, aku zina dengan dia, kata. Jadi yang itu dia tidak, kalau dah itu dia mengubah hukum. Benda yang haram dia jadikannya harus, maka ketika itu kafir lah dia. Selagi dia tidak mengubah hukum, maka dia tidak batal imannya, masih diterima imannya sebagai orang yang mukmin, bagi dan dimasukkan, mentauhidkan Allah dan tidak kekal dalam neraka jika mereka tidak menghalalkan, iaitu mengharuskan perbuatan maksiat itu, atau tidak mengingkari hukum-hukum Allah yang telah jelas nyata kedudukan hukum-hukum itu. Dah nyata hukum tu, benda ini wajib tapi dia kata tak wajib, Semua ulama-ulama bersetuju bahawa orang perempuan yang tidak bertudung itu melakukan dosa. Kalau tak bertaubat dalam keadaan berdosa, mereka akan masuk dalam neraka. Tapi ada pula orang mengatakan, ada tak baca dalam internet, dalam mana-mana media-media sosial, apa katanya? Kalau dengan sebab berkemban itu, tahu berkemban? Orang tak tahu benda berkemban. Ketang dada, tahu ketang dada? Kalau dengan sebab ketang dada tu boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka, maka saya redha, katanya. Dia redha nak masuk neraka. Ada seorang lagi tu pula producer filem juga, yang tadi producer filem juga. Namanya carilah sendiri, Yang satu lagi pula apa kata dia? Takkanlah orang yang tak bertudung tu masuk neraka. Tak logik pun. Takkan sebab tak bertudung aja masuk neraka, katanya. Itu mempertikaikan hukum. Yang satu lagi tu pula mencabar.
Kalau ialah orang yang berkembang itu masuk neraka, maka saya redha masuk neraka. Redha hendak masuk neraka. Ingatnya neraka nak bersurau nak ya. Ada aircon dia. Betul kan neraka? Ada aircon ya, sejuknya. Selesa benar duduk dalam surau ni ya. Dalam neraka apa itu kan? Selesa benar, tetap aja bongbong ya. Dia ingat neraka tu macam surau ni, ada kapet. Boleh duduk tetap, boleh berdiri, tak ada rasa apa-apa. Neraka tu apa? Api lantainya panas, dindingnya panas, atapnya panas, pakaiannya panas, makanannya panas, minumannya panas. Kalau orang masuk neraka boleh tetap ke kakinya? Kacak lantai tetap, sedap. Yang betul ke? Bila dikacak lantai apa jadi? Terlompat. Terlompat kaki kanan, letak kaki kiri, panas juga. Terlompat kaki kiri, letak balik kaki kanan, panas lagi, terlompat lagi, panas lagi, terlompat lagi. Itu yang terlompat, lompat, terlompat, lompat. Yang tuan-tuan tengok dalam TV, terlompat, lompat, terlompat, lompat tu, itulah dia tu. Berlatih masuk neraka lah tu, jangan tak sedar. Ya. Dia ingat neraka ni macam surau ni, macam dewan ke? Ada aircon, ada kipas angin ke, begitu kan? Ya. Segala-galanya panas. Sebab itu kita jangan berani-berani mencabar Allah tentang neraka ya. Justru itu seseorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat tidaklah terbatal dua kalimah syahadahnya dan tidak menyebabkan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, kerana mereka masih dikira orang yang beriman dan beragama Islam dan belum terkeluar dari agama Islam. Dari agama ini, dari agama Allah. Ini adalah berdalilkan dengan hadis yang berikut. Ada hadisnya ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa mati dan ia mengetahui, iaitu mengakui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Itu yang kita banyak berzikir la ilaha illallah tu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir yang paling afdal. Sebab itu di antara nama la ilaha illallah tu afdaluz zikri. Apa arti afdaluz zikri? Zikir yang paling afdal. Dalam Islam zikir ni banyak. Ya Hayyu ya Qayyum, zikir itu ya. Subhanallah, subhanallah, zikir itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir itu. Ya, tapi yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Itu dipanggil afdaluz zikri. Ya. Jadi barang siapa menyebut la ilaha illallah, dia jadi dijamin masuk syurga. Ada hadis lain lagi pendek. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa menyebut kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bila dia dengar Nabi Muhammad nyebut macam itu, dia pun seronok benar, dia pun takbir, Allahu Akbar, katanya seronok benar. Lepas tu siapa aja jumpa dia ngabur. Tadi Nabi Muhammad ngabur, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya ke? Kata dia. Betul, kabur pula orang lain. Jumpa orang tengah manyaknya, kabur. Jumpa orang tengah ngutik kelapa sawit, kabur. Ada kelapa sawit zaman Nabi? Tak lah ya. Jumpa orang tengah nyala ikan, kabur. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia pun takbir, seronok benar. Sekali jumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Jadi nyata Umar tak ada dalam majlis Rasulullah tadi. Dia pun kabur. Umar, tadi Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pang, ditampar di Umar. Berdamar pipinya. Tahu ke berdamar? Berdamar pipi Abu Hurairah tu. Dia pun heran, apa pasal Umar nampar aku ni? Sahabat dulu bukan macam kita. Kalau kita tampar tentu hala apa itu, kita tampil dulu. Keluarlah silat gayung, silat lincah, silat apa semua keluar balik. Sahabat dulu tidak, dia rasakan dia aja yang salah. Apa salah aku ni? Dia fikir-fikir tak ada apa salahnya.
Ya, sudahnya dia pergi jumpa dengan Rasulullah, ngadu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad panggil Umar, ya. Dia tanya Umar, "Ya ke kamu nampak Abu Hurairah?" Kata Umar. Tak ada dia kata Umar, tu saya kejap ni, ya. Kata sampai berdamur pipinya, katanya. Mengapa katanya? Abu Hurairah pun benar juga. Abu Hurairah berdasarkan hadis Nabi juga. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Tapi ditanya Umar, "Ngapa kamu tampar dia?" Jawab Umar, "Kalau diambil maknanya secara begitu saja, tak dipikirkan panjang maknanya, itu berbahaya bagi umat-umat kamu yang akan datang," kata Umar. Bahaya untuk umat-umat kamu yang akan datang. Kenapa? Nanti akan ada umat-umat kamu menggelintir tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berjuang pun tidak, apa pun tidak, dia dah rasa masuk syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ngambil nombor ekor, dia dah rasa ahli syurga. Apa kata kan? Ambil nombor ekor kan. Ya, tak ada Umar kata apa itu, saya lah gitu, ya. Dia la ilaha illallah, dia minum arak pun la ilaha illallah, dah masuk syurga. Apa kata kan? Ini membahayakan umat kamu di akhir zaman nanti. Apa yang ditakuti oleh Umar berlaku ke tak? Sekarang ni berlaku ke tak? Berapa ramai orang pandai nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mengaku dirinya Tuhan langit. Ada tak? Ada ke tak ada? La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan main hebat kalau tahlil tu macam nak bergoyor surau ni, tapi menentang hukum Allah. Ada tak? Ada ke tak ada? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi menentang pelaksanaan hukum hudud. Ada tak? Ada. Bukan dia kafir. Kalau kafir tak ada masalah, biasalah mereka menentang hukum hudud tu. Tapi yang jadi masalah ni orang beriman, orang Islam. Ini yang berlaku di akhir zaman, kata Umar. Diam Nabi. Menandakan Umar ni dia punya pandangan mendahului zamannya. Dia dapat meneka apa yang akan berlaku di akhir zaman. Dan sekarang ni terbukti Umar itu benar. Dan sebab itu juga Nabi tak marah. Nabi diam, ya. Kerana kalau kita ambil hanya perkataan begitu saja, perkataan Nabi begitu saja, tanpa kita ulas, tanpa kita fikir-fikirkan, maka dia mendatangkan bahaya kepada umat Muhammad. Sekarang ni berapa ramai ahli-ahli tarekat yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak tak tudung tak ada marah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang semayang dia hidup, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang berjemaah dia hidup. Ya. Ada tak sekarang ni? Ya. La ilaha illallah, mengaku dia Rasul orang Melayu. Ada tak? Tak ada. Itu yang banyak hari ni. Jadi apa yang ditakuti oleh Umar sekarang ni sedang berlaku. Baik, kembali kepada kitab ni. Tu hadis tadi, ya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Ma'rur bin Suwaid. Ya. Katanya, aku dengar Abu Zar Al-Ghifari, ya, menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Atani Jibrilu alaihi salam fabasyarani annahu man mata min ummatika la yashraku billahi syai'a dakhala al-jannah." Qultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ni muttafaqun alaih, artinya setuju. Sepakat antara Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih. Ya. Begitu juga yang lain-lain sahih bagi apa? Wal lafzu li Muslim. Kata Muslim dia ni sahih. Ya. Begitu juga bi syarhin Nawawi. Kata syarah Nawawi pun sahih juga. Jadi sahih Bukhari fi kitabil Janair. Telah datang kepada aku, ini mana hadis tadi? Telah datang kepada aku malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada aku menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Siapa yang mati dari umat engkau ya Muhammad, yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, yang ini mentauhidkan Allah, akan dimasukkan ke dalam syurga.
Lalu aku bertanya, sekalipun ia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, ya, sekalipun ia berzina dan mencuri. Jadi mana orang berzina tu, kalau dia tidak mengatakan zina itu harus, kalau dia tidak mengatakan zina itu sunat, kalau tidak menafikan zina itu haram, maka dia masih lagi layak masuk ke dalam syurga. Tapi apa? Diseksa dululah di dalam neraka. Tahu apa seksa orang berzina? Seksa orang berzina tahu tak? Baca dalam kitab Sirrus Salikin boleh jumpa. Di dalam neraka tu orang yang berzina tu mula-mula dibesarkan kemaluannya sebesar dunia ni. Besar dunia ni, seronok dia besar ya. Dalam dunia ke mana orang nak besar? Beli minyak belacak dia nak besar. Ini besar dunia ni kemaluannya. Nanti saya dah tu saya sebut je berdiri saya dah. Lepas itu datang 70,000 orang malaikat. Bukan 70 orang, 70,000 orang malaikat datang bawa cemeti daripada neraka. Agaknya apa warna cemeti tu? Apa warnanya kak? Cemeti tu dari neraka, apa warnanya? Hitam, merah lah, baru lepas sepuh dengan api. Merah aja cemeti tu. Mereka berdiri mengelilingi kemaluan itu. 70,000 orang mengelilingi kemaluan yang sebesar dunia itu. Lepas tu ketuanya bilanglah 1, 2, 3, pom, dia empuknya. Tang mana? Tang mana empuknya? Tang situlah tang kemaluan tu. Hancur. Elok balik. Lepas tu bilang lagi 1, 2, 3, pom, hancur. Elok balik. Lepas tu bilang lagi 1, 2, 3, pom, hancur. Elok balik. Bilang lagi 1, 2, 3, betul apa? Pom, hancur. Itu bilang lagi. Ya, lebih. Pom. Begitulah sampai habis, sampai apalah, sampai tamat dia punya hukuman lah. Tak tahu entah berapa kali. Itu seksa orang yang berzina ya. Siapa lalu nohornya jangan kat tangan. Jadi sebab itu siapa-siapa dulu-dulu pernah berzina, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh taubat kepada Allah ya. Menyesal betul-betul. Kerana tak ada siapa yang lalu nanggungnya dosa berzina ni. Ya. Baik. Itu dia apa namanya? Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tapi akhirnya dapat juga masuk ke dalam syurga ya. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, hadis yang meriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun narin nar." Thumma yaqulu Allah Ta'ala, "Ukhruju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min hardalin min iman." Hadis ini juga muttafaqun alaih. Setuju antara dua perawi ya. Pakat. Iaitu Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Masuk ahli syurga ke dalam syurga. Ahli syurga semua masuk syurga. Dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu mereka yang ada dalam hatinya iman seberat biji sawi." Mulai masuk syurga, masuk syurga lah. Ahli syurga berada dalam syurga, ahli neraka berada dalam neraka. Ya. Maknanya lepas itu tak adalah keluar masuk lagi dah. Tapi ada lagi harapan. Allah kabur pada ahli neraka, siapa yang ada imannya itu seberat biji sawi boleh keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Ini harapan terakhir orang yang dalam neraka itu untuk keluar dari neraka dan dapat masuk ke syurga. Ini di antara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia Nabi Muhammad memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa. Ada 8 syafaat Nabi itu ya. Salah satunya yang inilah. Nak baca kena bacalah kitab yang besar-besar tu, ada 8 syafaat Nabi. Paling besar ialah umat kita ni, umat Muhammad adalah umat yang pertama dihisap di akhirat kelak. Sedangkan kita umat yang terakhir ke yang pertama?
Umat yang terakhir patutnya kita last kena hisab. Ya. Tetapi oleh kerana Nabi Muhammad dah minta doa dengan Allah agar disegerakan hisab, maka kita melangkaui umat-umat yang sebelum kita. Kita jadi umat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang paling besar. Dipanggil syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar. Umat Nabi Adam kena nunggu, padahal dia yang pertama, betul dia dulu dihisab. Dia kena nunggu. Nabi Adam kena nunggu, umat Nabi Nuh kena nunggu, umat Nabi Ibrahim kena nunggu, umat Nabi Idris kena nunggu. Kita mula-mula dihisab. Kalau umpamanya kita ahli syurga, kita lah dulu masuk ke dalam syurga berbanding dengan umat-umat Nabi Adam. Itu syafaat. Banyak lagi syafaat ya. Di antara yang lain, kanak-kanak yang kafir, dia tidak masuk neraka. Itu syafaat Nabi ke tu. Kanak-kanak yang mati sebelum akil balik tapi dia mati kafir. Ya. Dia tidak masuk neraka. Sebaliknya dia dapat masuk syurga, tapi sebagai apa? Sebagai hadam. Hadam bagi ahli-ahli syurga. Kanak-kanak yang mati kecil. Mati kecil tapi kafir. Dia tidak beriman. Patutnya dia tak dapat masuk syurga. Tapi dengan kemurahan Nabi Muhammad dan Muhammad prihatin terhadap umatnya, mereka dapat masuk syurga. Tetapi jadi apa? Jadi hadam. Hadam tu hadam. Tak pernah dengar cerita hadam. Hadam, dia tak tahu. Ya, kata Haji Bakhir, hadam katanya. Atau cerita apa? Pendekar Bujang Lapuk, bukan pendekar apa? Ali Baba Bujang Lapuk. Hadam bawa kemari air tu. Ya, itu hadam. Jadi esok kita ada hadam dalam syurga tu. Minta apa pun. Ya. Asalkan ada iman walaupun sebesar biji sawi. Kemudian hadis-hadis tersebut dengan tegas menyatakan mereka yang mati di dalam agama Islam dan beriman, iaitu mentauhidkan Allah, akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan mereka yang mati menyengutukan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab itu Allah pesan benar dalam suratul Kahfi ujung kali. Apa kata Allah? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah ya. Barang siapa berharap nak melihat wajah Tuhannya nanti di dalam syurga, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan sekali-kali menyengutukan Tuhannya dengan apa jua daripada hamba-hambanya. Artinya jangan syirik. Kalau selagi dia tak syirik, selagi itulah dia ada harapan nak masuk ke dalam syurga. Walaupun dia melakukan dosa-dosa dan sebagainya ya. Itu hadis tu, ada hadisnya ya. Sehubungan dengan ini, Imam Nawawi berkata, telah ijma' para ulama Islam bahawa mereka yang mati menyengutukan Allah kesemuanya masuk ke dalam neraka, dan kekal selama-lamanya dalam neraka ya. Tanpa perbezaan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, sama masuk neraka, kerana mereka itu mensyirikkan Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, Allah tu ada anak pula. Orang Nasrani mengatakan Isa tu anak Allah, Maryam tu isteri Allah. Seolah Allah tu macam makhluk lain ya, ada anak, ada isteri dan sebagainya. Itu melakukan syirik itu, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi tak merasa masuk syurga orang yang begitu tu. Tak kira dia Nasrani ataupun Yahudi ataupun orang musyrikin, orang musyrik ni ya. Orang Hindu, orang Buddha, orang mana-mana lah yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Itu syirik tu. Dan di antara kafir penyembah berhala dan semua kafir, dan tidak ada perbezaan pula di antara kafir dengan inat. Inat ni artinya keras kepala. Ya, orang yang keras kepala atau degil dan sebagainya. Dan tidak ada perbezaan juga di antara mereka yang menyalahi agama Islam dan mereka yang keturunannya beragama Islam. Ini keturunan tak masuk kira ya. Lantaklah dia ayahnya ulama ke, kalau dia kafir itu. Lantaklah ayahnya tok guru ke, maknya ustazah ke. Tapi kalau dia kafir itu. Dia bukan kira ya, kerana iman tu bukan diturun daripada ayah ke anak.
Bukan diturunkan daripada mak ke anak, bukan diturunkan daripada tok ke cucu, tak ada. Dia ni mutlak. Yang punya siapa punya? Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Tuhan nak beri hidayah, tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil, barang siapa nak disesatkannya, fala hadiyalah. Tak ada siapa yang boleh memberi hidayah kepadanya. Jadi kita kena pegang sungguh-sungguh hidayah yang Allah bagi kepada kita. Jangan cicio. Tahu cicio? Jangan jatuh-jatuh hidayah tu. Kerana dia bukan disebabkan oleh keturunan, tak ada ya. Kemudian ia dihukumkan kafir dengan sebab keingkarannya dan lain-lain. Orang kafir ni ada 4 jenis tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Itu 4 jenis orang kafir. Yang pertama murtad. Apa kata murtad? Ditolak imannya. Dia ngaku dia beriman, tapi Allah tak ngaku dia beriman. Dia kira orang kafir. Itu murtad namanya. Di antaranya menghina Allah, juga menghina Rasul, tak beriman dengan Rasul, menghina Al-Quran, tak percaya dengan malaikat dan sebagainya. Itu murtad namanya. Yang kedua musyrik. Musyrik dia menerima Allah, menerima sifat-sifat kesempurnaan Allah, itu semua dia terima. Dia katakan Allah itu paling sempurna, dia terima semua tu. Allah Maha Berkuasa, dia terima belaka tu. Tapi di samping itu dia juga mengatakan yang lain daripada Allah memiliki sifat yang sama. Allah itu ilmunya sempurna, yang lain tu pun ilmunya sempurna juga. Yang tu. Dia tidak menafikan sifat kesempurnaan Allah, dia menerima. Tapi di samping Allah ada juga yang lain yang diterima sebagai sempurna sifatnya, sempurna zatnya, sempurna apa, segala-galanya sempurna. Artinya itu syirik, menyengutukan Allah, sama ada zatnya atau sifatnya ataupun af'alnya. Itu musyrik namanya. Kalau seorang, kalau ramai musyrikin. Kalau seorang perempuan musyrikah namanya. Yang ketiga mulhid. Mulhid itu artinya orang yang tak percayakan Tuhan, tak percayakan agama. Dia kata religion is like an opium, katanya. Tahu? Religion ni, agama ni macam candu, katanya. Dia menghalang kemajuan, katanya. Orang-orang seperti Lenin, itu mulhid itu, tak percayakan Tuhan. Seperti Stalin, seperti Karl Marx, seperti apa nama lagi? Khrushchev, seperti siapa lagi? Seperti orang yang tak percayakan Allah, tak percayakan Rasul dan sebagainya. Itu namanya mulhid. Sosialis, komunis, itu mulhid. Dan yang keempat munafik. Munafik ni dia pura-pura beriman, tapi dalam hatinya tidak beriman. Itu orang munafik namanya, orang hipokrit dalam bahasa Inggerisnya. Dia percaya, dia bertindak seolah-olah dia percayakan Allah dan percayakan Rasul, seolah-olah dia benar-benar beriman, tapi sebenarnya dia tak beriman. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Itu nama orang munafik. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Yang ini kita tak kenal. Orang munafik kita tak kenal, kerana dia rupa kita juga, berjubah, berserban, hitam jubahnya. Rupanya dalam hatinya dia tak beriman. Dia semayang, kita semayang, kita semayang, dia semayang, kita puasa, dia puasa, kita zikir, dia zikir, kita selawat, dia selawat. Itu orang munafik. Tapi dalam hatinya bukan nak membesarkan Islam, tapi nak membenam Islam, nak menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Sebab itu Tuhan marah benar orang munafik ni. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Itu dia ya. Itu 4 jenis orang kafir. Nak yang mana? Tuan-tuan, nak yang mana?
nak musyrik ke, nak murtad ke, nak mulhid ke, nak munafik, nak yang mana? Oh tak jawab, nak empat-empat dia. Itu dia ya. Tak payah jawab lah, dah tahu apa jawab ya. Ya. Baik. Mengenai mereka yang mati dalam agama Islam dan beriman dan tidak menyekutukan Allah, iaitu mereka mentauhidkan Allah, sudah pasti dimasukkan ke dalam syurga. Dan jika mereka mati tidak berkekalan mempunyai dosa besar, mereka terus dimasukkan ke dalam syurga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dia tak ada bawa dosa besar lah matinya ya. Dosa yang dibawanya dosa kecil aja. Tu ada harapan lah. Dah banyak yang senyum tu, dosa kecil je dapat masuk syurga tanpa masuk neraka. Ya. Tapi kena jaga tuan-tuan dan perempuan, kerana dosa kecil boleh jadi dosa besar. Asalnya